Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 35 ayat 222. Bulan lepas saya tak dapat bersama atas kebetulan-kebetulan yang tidak dapat dielakkan. Hari ini ganti orang yang ustaz yang tak boleh dapat. Jadual kita minggu depan, tapi kita ganti hari ini. Mungkin dapat kita ganti pertemuan yang lepas. Ayat 222 kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا وتصلحوا بين الناس
والله سميع عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله wa bihi nasta'in. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya lah kita minta tolong. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam kita ke atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi serta para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana. Ya Allah, yang Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Dan mudahkanlah segala urusan kami. Mudahkanlah segala urusan kami dan jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa mendengar dan mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, kesembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau kurniakanlah, Engkau hebahkanlah kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan kami, keampunkanlah segala dosa-dosa kami. Keampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari sisi Engkau rahmat-Mu, serta Engkau pandukanlah dalam setiap urusan kami jalan petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga doa kita ini dikabulkan Allah, maka lengkaplah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Doa ni doa yang selalu kita baca dan kita akan baca insya-Allah sampai khatam. Baik, ayat yang ke 222 berkaitan dengan haid. Mahid dia panggil. Haid, kalau perkataan kita sebut haid, mahid ni kita kata masa keluar haid. Masa keluar haid, ataupun orang yang berhaid, mahid. Wa yas'alunaka, dan mereka itu tu sahabat-sahabat Nabi lah, orang-orang Islam yang bermukmin pada waktu itu.
mereka itu menanya engkau sallallahu alaihi wasallam tentang al-mahid, haid. Jadi isu ditanya tentang haid. Nabi tak akan jawab kalau tidak ada perintah daripada Allah. Lalu Allah beri kepada Nabi satu jawapan tentang haid. Qul maknanya katakanlah, beritahukanlah, jawabkanlah. Kita boleh translate dengan terjemahan yang sesuai dengan keadaan. Maknanya kalau kita katakanlah, maknanya mungkin tak sesuai sebab mereka bertanya tentang haid, maka jawablah. Mungkin kita kata qul tu dengan makna jawablah. Apa Nabi jawab? Huwa adha. Tu je jawapan Nabi. Huwa adha, dia adalah kotoran, penyakit. Haid ni satu benda lebih, hudla, benda yang lebih yang Allah keluarkan untuk membersihkan isteri-isteri hamba-hambanya. Ada, itu je. Kalau orang tanya apa itu haid? Haid itu ada. Cuma ayat berikut tu ialah peranan suami bila isteri dalam haid, iaitu fa'tazilu, hendaklah kamu beruzlah. Uzlah, fa'tazilun makna uzlah. Uzlah ni jangan duduk sekali lah. Jangan duduk sekali, beruzlah. An-nisa'a akan isteri-isteri kamu fil mahid. Mahid ni mungkin kita tak sama terjemah. Mahid yang pertama iaitu haid. Mahid yang pertama tu wanita yang datang haid. Al-mahid yang kedua itu ialah masa keluar haid. Mahid isim zaman. Tapi dia sama je. Kita tengok sama, tapi dia patternnya yang pertama tu maf'ul. Maf'ul ni maknanya isim maf'ul. Mahyud. Tapi dia tak boleh baca mahyud, dia kena jadi mahid juga. Pada perkataan mahid yang kedua, masa keluar haid, dia wazan mahyad. Mahyad, masa keluar haid. Jadi tapi dia tak boleh baca dua-dua tu sebab dia ya tu huruf mad. Jadi dua-dua baca sama tapi makna dia lain sikit. Maknanya fa'tazilun nisa fil mahid, maknanya pada saat keluar haid. Itu satu, kena beruzlah. Fil mahid makna fi waqtul haid, boleh juga. Yang kedua, larangan yang kedua, tugas suami yang kedua, wala taqrabuhunna, dan jangan kamu dekati mereka itu. Mana tak boleh dekat, tak boleh duduk sekali, tak boleh tidur sekali. Ulama mentakdirkan, dia kata gini, wala taqrabu ni sebelum hunna tu dia ada perkataan yang disembunyikan di situ. Kita nak takdir macam mana? Wala taqrabu furujahunna, jangan kamu hampiri tempat sulitnya. Duduk peluk biasa tu tak apalah, sejuk-sejuk kan. Jadi mari haid tak boleh peluk sejuk lah. Peluk biasa tak ada masa, tapi tak boleh hampir tempat keluar haid tu. Dia panggil furuj. Furujahunna maknanya taqrabuhunna, taqrabu furujahunna. Hunna tu isteri-isteri, an-nisa tu. Siapa bila tak boleh hampiri di situ? Hatta yathurna, sehinggalah isteri-isteri itu yathurna, suci, suci daripada haid.
Suci ni memanglah kita tahulah, suci bersih, tidak ada lagi tanda-tanda haid itu. Yathurna, na tu ialah rujuk kepada isteri. Kalau kita baca yathurna, itu makna lain, dia tak boleh baca panjang. Yathurna. Kalau nak wakaf hatta yathurn, tak boleh yathurna. Kalau yathurna kita berhenti atas nun tu boleh memberi makna kami. Sedangkan nun tu bukan makna kami. Beza antara nun makna kami, ada alif selepas pada nun tu. Yathurna. Tapi kalau kita berhenti yathurna, seolah-olah kita berhenti selepas nun tak ada alif, maka dia berubah makna. Makna kami. Ini bukan makna kami, makna mereka wanita. Sebab tu dia tidak ada nun. Beza. Fa idza tatahharna, maka apabila isteri-isteri itu tatahharna, dia benar-benar bersih, suci daripada haid. Tatahharna pun hunna tu perempuan, isteri tu. Bila dia bersih betul-betul, Allah izinkan dengan perintah fa'tu atayatu, maka engkau datanglah. Sama juga tu, fa'tu hunna ay fa'tu furujahunna. Tadi wala taqrabu furujahunna, tapi tak ada furuj. Di sini pun fa'tuhunna. Sebelum ni kita dah jumpa duduk peluk dah, takkan nak datang lagi kok mana pula? Makna datang yang ni maknanya datang kepada tempat yang dilarang tadi. Makna itu. Fa'tu furujahunna min haitsu, dari sudut mana amarakum, yang Allah telah memerintah kamu. Amarakum, yang memerintah kamu, Allahu, oleh Allah. Allahu tu sebagai subjek. Maknanya boleh kita kata min haitsu Allahu amarakum, tapi kita tak sebut gitu. Min haitsu Allahu amarakum, dia letak Allah di akhir. Takhiril fa'il dia panggil, mengakhirkan fa'il, wa taqdimu al-fi'l wal maf'ul, mendahulukan fi'il dan objek. Kenapa? Kerana Allah tahu suami ni masa haid isteri dia gelisah, dia tak boleh duduk. Dia tak boleh duduk rumah, dia duduk musim. Jadi Allah sayang pada suami yang sabar, kan? Dia tak pergi cari tempat lain, dia tidak mengkhianati hidup keluarga, kan? Ada setengah-setengah orang jahat, dia masa haid isteri, dia pergi cari tempat lain, cari makan tempat lain. Oleh sebab itu Allah sayang kepada suami yang sabar saat haid. Lalu Allah dahulukan kum. Tengok kum tu, fa'tu min haitsu amarakum Allah. Kum tu objek, sepatutnya duduk di akhir, tapi diletak dahulu, diakhirkan Allah, untuk menandakan sekiranya mana-mana suami yang mampu bersabar atas kehuzuran isteri, sakit dan seumpamanya, Allah sangat sayang kepada suami tersebut. Buktinya Allah dahulukan kum daripada diri Allah Subhanahu wa taala sendiri. Itu di antara rahsia-rahsia didahulu dan dikemudiankan. Kalau Allah nak pentingkan diri, Allah tak kata gitu. Fa'tu hunna min haitsu Allahu amarakum. Allah tak depan dia sebagai subjek juga, dia depan, kan? Tapi dia letak di akhir kerana sayangnya kepada suami yang saleh dan isteri yang salihah. Gini kita tak nampak benda ni. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak translate. Dia mari dengan nilai adab bahasa. Dia panggil, sebab ilmu bahasa ada 5, tuan-tuan. Kita kena belajar. Ilmu berkaitan dengan aswad, dia panggil ilmu aswad. Ilmu berkaitan dengan kalimah, dia panggil ilmu saraf. Ilmu berkaitan dengan susunan i'rab, baris, dia panggil nahwu.
Yang keempat, dia ilmu berkaitan dengan makna pada suara, makna pada perkataan, makna pada susunan ayat, dia panggil ilmu ma'ani, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni ada 3. Kemudian satu lagi ilmu yang disebut ilmu adab, adab bertutur. Adab bertutur. Jadi kita ni, orang pencen ni, sepatut ada universiti, tuan-tuan. Ada universiti orang pencen. Kenapa dulu, semasa kita budak-budak dulu, mak ayah kita hantar, semasa kita muda dulu, mak ayah kita usaha didik kita sampai masuk universiti. Kenapa? Sebab dia nak beri kejayaan kita untuk hidup di dunia. Maka kita dapat masuk universiti, dapat kerja gaji mahal, duduk senang lenang. Sekarang ni, kita pencen ni, sepatutnya kita ada satu aktiviti membina diri kita dengan ilmu yang boleh hidup senang lenang di alam barzakh dan di alam baqa. Ilmu apa yang kita kena belajar di waktu ini? Ilmu bercakap dengan Allah dan Rasul tanpa ada orang tengah. Nampak tak? Faham tak? Kita, bukan semua ni, kebanyakanlah masyarakat kita, kita tak akan kita tak faham bercakap direct dengan Allah. Mana baca Quran ke, semayang ke, kita kena translate baru, tengok translate baru kita faham. Maknanya ada orang tengah, iaitu translation. Apa ni? Translation. Apa ni? Terjemahan membantu kita. Tak bolehkah kita ambil 3 tahun ataupun 4 tahun, sama dengan kita ambil 4 tahun undergraduate dulu untuk kita lulus dalam degree, dan dengan lulus itu kita boleh kerja dengan baik. Sekarang ni kita ambil 3 tahun ke diploma, 4 tahun ke diploma untuk lulus dalam bahasa Arab sebagai bahasa Quran. Saya cek kita ni kalau boleh hajar 8 subjek, 5 subjek lebih pada teori, 5 subjek tu kita bagi 3 level. Level pertama, level kedua dan level advance. Kemudian ada 3 subjek dia panggil subjek praktikal. Quran, hadis dan bacaan dalam ibadat kita. Selama 3 tahun kita susun dengan baik modul kita. Setiap orang pencen dia boleh graduate dan dia boleh faham betul-betul apa yang dia bercakap dengan Allah, sama ada Quran ataupun bacaan-bacaan, doa, ibadat yang dia lakukannya. Jadi mungkin kita boleh syarat bahawa peringkat ni hanya diterima masuk universiti ni, kita kata universiti lah, hanya orang yang pencen. Kita nak bagi dia graduate untuk senang hidup di alam baqa. Agak-agak idea tu jadi ke? Datuk? Saya duk pusing kepala ni, duk fikir nak buat macam mana. Saya mengajar di UAE bahasa Arab, tapi fokus kepada pembinaan modul. Kalau ada orang bagi semangat, mungkin jadi rasa. Saya dah fikir dah, saya nak fikir supaya pelajar tu buat PhD dalam bidang ni, dia graduate, dapat PhD, dalam masa sama siap satu modul untuk buat program ini. Rasa ramai juga orang minat. Ramai orang minat. Jadi itu. Jadi kalau siapa-siapa yang ingin bagi pandangan, boleh kita sama-sama fikir perkara tersebut. Baik. Habis itu kita sambung lagi ayat tu. Innallaha, ayat tak habis lagi. Innallaha yuhibbu
At-Tawwab. Sesungguhnya Allah tu subjek. Dia nak cerita Allah. Allah tu macam mana dia sifat dia, antara sifat Allah tu. Yuhibbu, dia sentiasa sayang, cinta. Dia cinta pada siapa Allah? Allah suka pada siapa? Satu, At-Tawwab, orang yang suka bertaubat. Tawab, orang banyak bertaubat. Dia panggil satu tawab. Tawab ni satu perkataan yang menunjukkan berterusan orang itu meminta maaf kepada Allah. Tawab, berterusan. Banyak bertaubatlah, kita terjemah tawab. Yang kedua, wa yuhibbu. Sebelum waw, selepas waw kita kena ambil lagi. Wa innallaha. Ambil lagi. Wa innallaha, dan juga sesungguhnya Allah itu, dia juga cinta kepada al-mutatahhirin, orang yang membersih diri. Tawab ialah bersih hati, mutatahhirin bersih jasad daripada najis ke. Itu kalau kita nak mari masjid, kalau kita rasa selipar kita tak berapa yakin tu, kita pergi kat paip tu basuh dulu sikit. Kalau tak yakin, kalau rasa was-was, bersih tak bersih aku ni, saat ni rasa macam jangan terus masuk, bersih dulu. Sebab Allah suka orang yang membersihkan al-mutatahhirin, tu bersih luar. Adapun tawab ni orang bersih dalam, bersih hati. Gini. Jadi dua jenis ni perlu kita wujudkan, bersih tawab ni. Satu lagi, orang tanya apa beza taubat dengan istighfar. Taubat dia lebih kepada strategi sekarang. Kita ni saat kita hidup sekarang dan seterusnya ni, kita nak ikut Allah, nak taat pada Allah, nak lakukan segala perintah Allah, dan tak nak lagi tinggal benda-benda yang Allah perintah. Itu dipanggil tawab. Kalau dalam diri kita perasaan begitu secara berterusan, maka itulah orang yang dikatakan tawab. Rasa dalam diri dia, rasa takut pada Allah, rasa nak berubah dan rasa nak ikut. Tak semestinya keluar daripada mulut saja. Nilai perasaan itu, nilai hati, nilai kata-kata dan nilai perbuatan itu menunjukkan tawab. Kenapa dia mari masjid tu? Tiap-tiap hari mari masjid. Dia tawab. Perbuatan dia itu. Kan? Dan orang bersih, mutatahhirin, hak luar. Dia bersih hak luar. Dia jaga pakaian dia, bersih pakaian dia, bersih tubuh dia, bersih kenderaan dia, rumah dia, kan. Dia perak kucing. Kucing pun kena perak, boleh perak, tapi jangan menyebabkan kita was-was. Dia duk kucing ni mari mana, kan. Kalau kadang dia kaki, kalau dia pijak yang kering, kaki dia kering tak apa, takut dia basah. Pijak yang najis basah kena kita pula, itu kita takut. Jadi Allah suka kalau kita jaga kucing dengan baik, yang tidak melibatkan, saya sebut kucing, dia tak sebut dalam ni, tapi maksudnya sebab-sebab yang membawa kepada najis, mukallabah, najis yang kita tak nampak. Itu baik. Ada satu doa yang Allah sangat beri nilai kepada kita kalau kita baca doa tu. Cuma doa ni dalam surah Al-Imran, kita tak sampai lagi. Saya nak tuan-tuan baca doa ni, iaitu di muka surat 52. Ambillah sikit sebab nak tunggu Al-Imran lambat lagi, kan. Muka surat 52 ayat 16. Ayat 16 ni dia ada 3 ayat. Ayat akhir ayat 15, ayat 16 dan ayat 17. Bagaimana
kita ni nak sentiasa bersih diri kita, dan Allah tengok kita, Allah pandang kita. Kita nak pergi kedai, rasa nak buat jahat, Allah kata jangan buat benda tu, tak baik. Bagaimana Allah larang? Kita tak boleh cakap dengan Allah. Mungkin asbab kita nak pergi tempat benda tak baik, tiba-tiba jumpa dengan kawan, nak pergi mana ni ustaz? Allah, aku nak pergi situ, jumpa dengan dia. Padahal kita nusuk dah. Nusuk atau tak ada nusuk, dah sembunyi-sembunyi dah, tapi jumpa juga. Maknanya Allah jaga kita, dan dia bawa asbab yang menyebabkan kita tak boleh nak buat benda hak buruk. Bagaimana benda ni berlaku pada kita? Apa benda yang kita kena buat sehingga kita dijaga Allah begini? Dan ayat ni ayat 15 ni kita tengok, wallahu basirun, bawah sekali ayat 15, maknanya ayat muka surat 51 bawah. Allah itu basirun, memandang dengan pandangan jagaan, pandangan rahmat, jagaan rahmat lah. Sebab apa kita terjemah begitu? Sebab lepas pada tu dia sebut bil ibad. Bil ibad. Ibad ni abdun. Abdun ini ialah gelaran hanya diberi kepada orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah melihat perbuatan hamba-hambanya yang beriman. Yang bagaimana? Soalan tu, yang bagaimana? Ayat 16 dia jawab. Ayat 16 itu sifat kepada hamba-hamba yang dipandang Allah. Alladzina yaqulun, satu, orang-orang yang mereka itu sentiasa berkata, yakni berdoa. Apa doa dia? Rabbana innana amanna, satu. Faghfir lana dhunubana, dua. Wa qina adzaban nar. Dia doa dengan doa ni sama ada dengan lafaznya, dengan tutur katanya, dengan apa-apa yang menunjukkan ada tiga suasana ni. Satunya apa? Inna rabbana innana amanna. Ini orang bertaubat. Orang yang banyak bertaubat, dia ada nilai tegas, nilai semangat, nilai ingin taat pada Allah sebaik-baik cara. Di mana kita nampak di sini dalam doa ni gini, Rabbana innana. Perkataan innana itu ditambah nilai yang ia kalau tak ada pun dah cukup. Kalau tak ada jadi kena Rabbana amanna, cukup dah. Tapi kenapa ditambah innana? Ada tu taukid. Kerana Allah nak ajar setiap orang yang benar-benar cinta dan kasih kepada Allah, ingin bersih diri pada Allah, dia kena bersungguh. Tanda bersungguh ialah taukid, penguat. Sungguh-sungguh kami, itu sungguh tu. Amanna, kami telah beriman. Ini makna taubat ni. Mana taubat di sini? Satu lagi, kita bertaubat, kita jaga sekarang. Soal yang sentiasa menjadi higauan kita ialah dosa lama. Dosa lama yang masa dulu kita cuai itu. Kita nak buat macam mana? Maka Allah ajar kita sebut begini, faghfir lana dhunubana. Ya Allah, engkau ampunkanlah, engkau bersihlah kepada kami semua dosa-dosa kami yang lepas. Gini. Maknanya tadi semangat, yang ni hak lama-lama minta Allah maafkan dosa-dosa. Okey. Last kali, waqina adzaban nar, bila kami mati ya Allah, engkau lepaskanlah kami daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu satulah. Ada tuan-tuan tengok lagi, ada 5 lagi dalam ayat 17 tu. Insya-Allah ada suatu masa kita bincang bagaimana 6 perkara ini menjadi suatu nilai hidup kita di dalam
kita nak dapat jagaan Allah dengan sempurna. Untuk hari ni, kali ni kita berhenti sekadar ayat 222. Kita sambung 223 nanti insya-Allah. Sekadar itu aku qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.